Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi melintup bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam perkongsian kita pada kali ini. Baru-baru ini saya dihubungi oleh Asrul Awani untuk memberikan sedikit ulasan kepada agenda Sekolahku Sejahtera yang baru-baru ini dilancarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Agenda ini berkait rapat dengan apa yang telah sekian lama kita usahakan di sekolah kami, iaitu sekolah Khalifah Model School Primary dan Secondary, dan dia juga merupakan subjek yang disampaikan di dalam program postgraduate diploma di bawah Uni Razak yang saya dan Yayasan Pendidikan Khalifah sebagai rakan industri memainkan sedikit peranan untuk membimbing para guru berkaitan dengan pendidikan karakter. Jadi saya memang rasa sangat gembira dari satu sudut bila mana pihak Kementerian Pendidikan memperkenalkan hal ini, kerana bila saya dengar kepada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, saya rasa dia punya penyataan masalah dia ada sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama adalah sebagai reaksi kepada kes buli yang berlaku membabitkan almarhum anak anda Zulfarhan tidak lama dulu, dan yang keduanya adalah untuk menyeragamkan agenda ataupun aktiviti-aktiviti pelbagai yang sudah pun sedia dilaksanakan oleh pihak KPM. Memang awal-awal tu saya rasa khawatir, saya rasa bimbang kerana macam biasa bila ada agenda baru maknanya kerja bertambah, masalah akan menjadi lebih terbeban dan dia akan terbalik daripada apa yang dihasratkan dalam Sekolahku Sejahtera ini kan. Tapi sekurang-kurangnya memang kita nampaklah bagaimana YB memberikan penekanan bahawa ini bukan subjek berasingan tambahan, dia tidak ada pentaksiran, dia tidak ada orang kata apa-apa kerja tambahan yang nak dikenakan ke atas guru. Cuma satu lagi perkara yang amat saya harapkan untuk perkara ini kalau benar-benar dia nak dilakukan ialah kejayaan untuk melaksanakan agenda Sekolahku Sejahtera ini jangan sekali-kali disandarkan sebagai KPI, Key Performance Index, kepada mana-mana pihak. Maknanya guru besar buat kerja tak buat kerja ke bergantung kepada agenda ini. Kemudian ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah mana ke, ada PPD yang lagi bagus daripada PPD yang lain, ataupun negeri sendiri termasuklah juga oleh pihak kementerian dan juga orang politik, kabinet dan semua pihak sebagainya. Kerana jika agenda ini disandarkan sebagai KPI kepada mana-mana pihak selain daripada murid, maka di situlah boleh bermulanya agenda ini tersasar daripada apa yang dihasratkan. Dia tidak tulus, dia tidak ikhlas dan dia tidak boleh serve matlamat sebenar, iaitu untuk membantu kanak-kanak mendapat 14 elemen yang disebutkan tadi. 14 elemen berkenaan bunyinya agak macam rawak, dan kalau saya sendiri mendengarnya memanglah kita rasa macam agak skeptik kerana ianya disusun dengan menggunakan orang kata abjad awal kepada perkataan sejahtera. S mewakili apa, E mewakili apa, macam mnemonics kita masa dekat sekolah kan. Tetapi kalau saya gunakan building blocks dalam character education, adalah 14 tu dia boleh duduk dekat bawah keempat-empat kategori tu. Yang pertamanya ialah intellectual virtue, kebaikan intelektual, dan yang keduanya adalah performance virtue, kebaikan berkaitan dengan kualiti kerja, performance. Kemudian yang ketiganya adalah moral virtues, iaitu kebaikan yang menjadi asas untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, ya, sebagai bimbingan kepada membuat pilihan dalam kehidupan. Dan yang keempatnya adalah civic virtues, iaitu berujuk kepada kebaikan yang binding, yang mengikat ahli ataupun anggota masyarakat. Jadi 14 elemen tersebut adalah kita boleh letakkan dekat bawah tu, ada cukup untuk merangkum keempat-empatnya. Tapi satu lagi perkara yang perlu juga kita berikan perhatian ialah pendidikan karakter ini dia ada pedagogi dia sendiri. Pedagogi ini perlu diberikan perhatian sebab kalau sekiranya
pedagogi ini tidak diberikan perhatian, maka naturally hasrat untuk budak-budak berakhlak dengan akhlak yang baik, berkarakter dengan karakter yang cemerlang dan terpuji akan tertumpu kepada satu daripada tiga sebenarnya saluran anak-anak belajar pendidikan karakter. Iaitulah yang pertamanya adalah code, sesuatu yang mereka tangkap melalui apa yang mereka lihat orang-orang dewasa di sekeliling mereka lakukan dalam kehidupan. Yang keduanya adalah sort, sesuatu yang diraih daripada aktiviti yang dikhususkan untuk perkara berkenaan. Dan yang ketiganya adalah thought, iaitu sesuatu yang diajar. Jadi kalau tiga elemen ini, tiga saluran ini tidak diimbangkan, naturally usaha untuk akhlak yang baik, nilai-nilai yang murni ini disampaikan, dia akan terus pergi kepada yang ketiga, iaitu thought. Kena ajar. Ya? Ajar. Dan ajar ni pula, mudahlah dia boleh bertukar menjadi leteran. Beletir, kamu kena begini, kena begitu kan. Ajar tu pun ada komponen dia yang kalau guru-guru faham dan boleh kuasai, ianya sangat membantu. Sebab untuk mengajar sesuatu, kita tolak ke tepi dululah yang code dengan sort tu. Code tu maknanya cikgu tu bermentaliti bully ke ataupun tidak. Ya, memalukan pelajar, mengejek pelajar yang dianggap lemah contohnya. Kalau perkara-perkara itu terjadi, yang lain-lain tu memang tak jalan lah. Yang itu kena selesaikan dulu. Jadi maknanya agenda pendidikan karakter mesti bermula dengan yang code tadi. Sebab sebelum mengajar, budak-budak dah mula dah tangkap benda-benda ni tadi. Jadi guru-guru, ibu bapa, semua orang dewasa yang ada sekeliling kanak-kanak ini, mereka perlu demonstrate nilai-nilai murni yang mereka nak sampaikan itu melalui tingkah laku mereka sendiri. Tetapi yang ketiga tadi, iaitu thought tadi tu, dia ada tiga komponen kebaikan. Ya. Bila kita bercakap tentang kebaikan yang hendak diajar dan dipelajari, dia ada tiga komponen. Yang pertamanya adalah virtue knowledge, yang keduanya adalah virtue reasoning, dan yang ketiganya adalah virtue practice. Virtue knowledge, ilmu tentang nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang baik, tolong-menolong. Okay? So tolong-menolong ni apa? Apa maksud tolong? Tolong-menolong dalam semua perkara ataupun tolong-menolong dalam perkara yang baik ataupun dalam perkara yang buruk, itu ilmunya yang perlu disampaikan, virtue knowledge. Tetapi virtue knowledge ini juga perlukan kepada bahagian yang kedua, iaitu virtue reasoning. Dia perlu dibincangkan. Budak-budak perlu dibantu untuk menghuraikan pemahaman mereka. Kerana dalam kepala mereka mungkin ada pemahaman yang salah tentang hal ini. Tolong-menolong. Dalam Islam, kita ada amar makruf nahi mungkar. Kalau sekiranya ada budak-budak di sekolah melihat satu perkara yang salah dilakukan oleh seseorang, kawan mereka ke, rakan sekelas ke, mereka kena buat apa? Secara asasnya, kalau perkara itu perkara yang kemungkaran, mereka kena buat sesuatu. Mereka kena tegur, mereka kena nasihat, ataupun mereka juga perlu melaporkannya kepada orang dewasa untuk mendapatkan bantuan, kepada guru, kepada warden, kepada ibu bapa. Tetapi dalam budaya kanak-kanak, melaporkan salah laku yang dibuat oleh sekumpulan pelajar akan diterjemahkan, ditafsirkan sebagai mengadu. Kalau zaman saya dulu kita sebut kaki retot kan, ya? Kaki repot, snitching dalam bahasa Inggerisnya. Siapa di kalangan remaja yang suka kepada budak-budak yang snitching ni? Mereka boleh dipulaukan, mereka dibenci. Dan itu menjadi salah satu daripada sebab mengapa bila budak-budak nampak ada benda yang tak kena, mereka berat hati untuk melaporkannya. Jadi virtue reasoning sangat kritikal untuk dibincangkan. Dan virtue reasoning ini dia tidak boleh terjadi secara sipi-sipi, di celah-celah. Di sisi manakah, dalam sesi manakah guru-guru boleh duduk engage dengan pelajar berbincang tentang hal ini. Sebab itu saya tekankan perkara ini sukar untuk dibuat. Kalau kementerian tidak mengambil berat tentang soal punca budak-budak tidak sejahtera di sekolah, yang salah satu daripadanya adalah bebanan kandungan pembelajaran yang terlalu banyak. Sama ada dari segi jumlah mata pelajaran, jumlah masa yang diperuntukkan untuk mengajar, dan yang ketiganya adalah kandungan silibus bagi setiap subjek itu sendiri. Apatah lagi yang banyak itu sendiri sudah susah,
kemudian perlu didokumenkan, perlu dilaporkan, perlu dibentangkan kepada jemaah nazir dan sebagainya. Sangat-sangat susah untuk ada ruang untuk cikgu-cikgu tumpukan. Sekolahku sejahtera ni pada pandangan saya, dia boleh terjadi kalau ia adalah manifestasi kepada anjakan paradigma kementerian dan masyarakat bahawa yang utama bagi anak-anak, khususnya di era pandemik sekarang ini, adalah kesejahteraan mereka, emosi mereka, dan bukannya akademik. Apatah lagi akademik berkaitan dengan peperiksaan dan juga fakta-fakta yang disumbatkan. Saya faham apa yang tersebar di dalam media sosial, perkara-perkara yang selalunya menimbulkan perdebatan di kalangan ibu bapa tentang bebanan kerja anak-anak ni. Dia merujuk kepada buku-buku latihan yang mungkin sebahagian daripadanya diterbitkan bukan berasaskan kepada pedagogi yang betul, tetapi itulah yang dipilih oleh cikgu dan digunakan untuk aktiviti bersama dengan pelajar. Maka itulah yang real dihadapi oleh para pelajar. Dan kalau kita ketepikan perkara ini, kita pergi kepada DSKP, dokumen yang menjadi rujukan kepada guru-guru. DSKP itu sendiri sudah sedari awalnya memperlihatkan risiko bebanan belajar benda yang terlampau tinggi ataupun yang belum bermanfaat untuk anak-anak. Kita ambil matematik tahun 1. Memang kita nampak dalam bab-bab yang awal berkenalan dengan nombor 1 hingga 100, kemudian pecahan, dan kalau kita tengok kat bawah tu objektif dia apa, okey. Tetapi apabila dia masuk ke dalam bab-bab hujung tahun, ya, berkenaan dengan sukatan, geometri, tentang ruang, masa, ukuran, dan akhirnya sekali ada pengurusan data. Ini adalah perkara yang saya tidak fikir guru-guru mampu untuk memudahkannya. Dan yang lebih pentingnya juga ialah, perlukah perkara ini untuk bentangkan seawal usia? Tak usah sebutlah 7 tahun. Kalau kita kata 7 tahun tu bunyinya macam dah lama. Baru 80 bulan, 84 bulan lahir ke dunia ini. Too much, too soon. Dan ini adalah sumber cikgu tertekan, budak-budak hilang motivasi, stres. Walaupun UPSR dah tak ada. Jadi perkara-perkara ini kalau tidak diperbaiki, sukar ya untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang seronok, sejahtera, menggembirakan pelajar-pelajar dan seterusnya elemen-elemen murni lain itu dapat dilaksanakan. Jadi saya amat-amat berharap agar ini sesuatu iltizam yang tulen, yang jujur daripada pihak kementerian untuk menjayakannya dan bukan sebagai kita katakan satu agenda jangka pendek. Ya, nanti pilihan raya umum ke-15 dah tak lama dah, berapa lama lagi lah. Adakah akan bertukar lagi bagaimana? Ya, dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara dahulu, memang satu daripada bab utama yang ada di dalam laporan tersebut adalah usul daripada Jawatankuasa ini kepada mewujudkan mekanisme untuk menjadikan pendidikan bebas politik. Maknanya berubah menteri, berubah kerajaan, berubah kabinet tidak mempengaruhi, tidak menjejaskan, fokus kepada apa yang perlu dilakukan oleh pihak kementerian. Kalau perkara ini tidak diberikan perhatian yang sewajarnya, saya rasa bukan sahaja semakin ramai anak-anak yang terheret masuk ke dalam masalah mental, masalah emosi, bagi masyarakat pula yang berkemampuan, ramailah yang akan semakin meninggalkan sekolah kebangsaan dan memilih sekolah-sekolah lain. Dan sekolah lain itu juga ada banyak risikonya kerana tidak semestinya sekolah swasta mengambil berat akan hal ini dan cuba melakukan sesuatu mengenainya. Maka sekolah swasta juga boleh mendedahkan kepada risiko yang lebih besar daripada sekolah kebangsaan bila mana guru-guru tidak terlatih menggunakan kurikulum yang sama tetapi dengan sumber yang tidak cukup dan macam-macam lagi. Jadi kasihan kepada masyarakat, kepada anak-anak. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjayakan sekolahku sejahtera ini bukan sebagai slogan kosong, sebagai retorik semata-mata, tetapi sebagai satu reformasi organik yang menyeluruh terhadap sistem pendidikan kita, insya-Allah.